Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Wahidah binti Haji Muhammad Ali, Pensyarah Pendidikan Moral Kolej Matrikulasi Johor dan rakan-rakan yang bersama dengan kami pada hari ini. Kehadiran anda sudah pasti akan memeriahkan lagi forum ilmiah kita pada petang ini. Dari Raub pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Semua berikan perhatian, mohon saya mulakan majlis. Salam sejahtera, salam forum dan salam satu Malaysia. Jadi, saya Syalha N. Anak Perempuan Santanadas akan bersama-sama dengan para hadirin untuk mempengerusikan forum kita pada petang ini. Forum kita pada hari ini bertajuk Silang Budaya. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum. Kaum-kaum majoriti seperti kaum Melayu, Cina dan India. Dan kaum-kaum minoriti seperti Kadazan, Iban dan sebagainya dapat hidup bersama dalam keadaan yang harmoni. Pada zaman pasca kemerdekaan ini, pengetahuan dan kefahaman tentang silang budaya ini semakin luntur dalam minda masyarakat kita. Sebenarnya, silang budaya yang berlaku di negara kita ini perlu dihargai kerana inilah identiti negara kita. Sebelum meneruskan tajuk kita dengan lebih lanjut lagi, izinkan saya memperkenalkan barisan ahli panel kita pada hari ini. Panel pertama kita pada hari ini ialah Hega Darshan. Apa khabar Hega Darshan? Khabar baik saudari moderator. Saudari bagaimana? Saya juga berada dalam keadaan sihat dan semangat sekali untuk berbicara tentang forum kita pada hari ini. Seterusnya, saya memperkenalkan pula ahli panel kedua kita, Darshani Tasarwa. Apa khabar saudari? Sihat-sihat sahaja, saudari moderator. Terima kasih. Baiklah, tamat salam perkenalan kita daripada semua ahli panel. Kembali kita kepada topik forum pada hari ini, iaitu silang budaya. Sidang hadirin yang dihormati, izinkan saya membuka tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang akan saya ajukan pada ahli panel pertama kita, Hega Darshan. Bolehkah anda memberi sedikit penjelasan tentang pengertian silang budaya dengan lebih mendalam? Terima kasih Tuan Moderator yang membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu, yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya, para hadirin sekalian. Kita sedia maklum bahawa Malaysia kaya dengan kepelbagaian budaya, bahasa, adat resam dan agama. Rakyat dari luar negara sering melihat Malaysia sebagai negara contoh perpaduan demi keharmonian dan kesejahteraan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan latar belakang. Dengan ini, silang budaya berlaku apabila dua atau lebih individu daripada latar belakang berbeza berinteraksi. Perbezaan latar belakang ini termasuklah budaya luar yang ketara seperti pakaian, penampilan, bahasa, adat resam dan sebagainya. Manakala budaya dalaman yang tidak ketara ialah seperti ilmu, akidah, akhlak dan juga nilai kehidupan. Apabila perbezaan budaya ini difahami, ia akan melahirkan hubungan yang positif dan harmoni. Mantan Menteri Pendidikan yang berhormat Dr. Mazli Malik dalam ucapannya sempena Forum Bahasa Jiwa Bangsa yang berlangsung di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka pada penghujung tahun 2018 turut menyeru lebih banyak pihak mengadakan aktiviti dan program silang budaya antara sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan dan agama. Ini bagi membentuk pemikiran generasi akan datang. Menurut Dr. Mazli, saya tidak tahu maka saya tidak cinta. Tetapi yang lebih berbahaya, saya tidak tahu akhirnya prasangka dan salah faham. Contoh silang budaya yang boleh dipupuk ialah silang budaya dari segi makanan, pakaian, perayaan dan permainan.
Rakyat Malaysia boleh memupuk silang budaya sambil meraihkan perayaan dan hari kaum lain bersama-sama. Sebagai contoh, kaum Cina boleh menghadiri rumah terbuka jiran-jiran atau rakan-rakan yang berbangsa Melayu semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dengan ini, orang Cina dapat menikmati pelbagai jenis makanan dan memahami perbezaan adat rasa Melayu. Selain itu, silang budaya juga boleh diterapkan kepada rakyat Malaysia melalui perkahwinan campur. Contohnya, perkahwinan antara orang Melayu dan orang Cina. Kanak-kanak yang lahir dari perkahwinan campur biasanya menjadi buta warna dan tidak rasis kerana mereka tidak terlalu Melayu dan tidak terlalu Cina. Mereka lebih mudah memahami dan menghormati perbezaan budaya antara dua kaum terbesar di Malaysia. Buktinya, terdapat NGO iaitu Malaysian Chinese Muslim Association yang mempunyai kebanyakan ahli yang berkahwinan campur terutama antara Melayu dan Cina. Memang tidak dapat dinafikan bahawa silang budaya memainkan peranan yang sangat penting dalam membentukkan rakyat satu Malaysia yang bersatu padu. Di samping itu, silang budaya dapat diamalkan dalam kalangan rakyat Malaysia dari segi makanan yang enak dan pelbagai. Setiap kumpulan etnik memiliki warisan jenis makanan yang beraneka jenis, warna dan rasa serta memaparkan sejarah masakan yang menarik untuk diketahui dan dipelajari bersama. Kepelbagaian bangsa, agama dan budaya di Malaysia secara tidak langsung memangkin kepada perkembangan variasi jenis makanan warisan yang mampu mengukuhkan perpaduan kaum di negara ini. Tukang masak terkenal Dato' Chef Ismail berpandangan kemampuan sesuatu makanan warisan sebagai salah satu faktor untuk menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama adalah tidak dinafikan. Sebagai contoh, makanan warisan seperti nasi lemak, rendang, roti canai, teh tarik, nasi kandar, char kway teow dan dimsum seperti yang kita tahu adalah menu terkenal dalam kalangan rakyat Malaysia dan dimakan oleh semua rakyat tanpa mengira kaum. Pada bulan puasa juga, bukan setakat orang Islam yang datang mencari makanan tetapi pelbagai kaum didapati mengunjungi bazar Ramadan untuk mendapatkan beberapa jenis makanan warisan kaum Melayu. Inilah situasi contoh yang paling jelas makanan dapat menyatukan bangsa. Tambahan pula, aspek silang budaya melalui makanan juga dapat dilihat pada beberapa jenis makanan warisan yang berasal daripada budaya Cina dan budaya India tetapi popular dalam kalangan orang Melayu. Contohnya, kuih bulan dan wadai. Dalam kalangan etnik Cina, kuih bulan antara makanan yang terkenal. Kuih bulan ialah sejenis kuih yang manis dan mengandungi pelbagai inti seperti kacang merah ataupun telur masin. Kini di Malaysia terdapat pelbagai versi kuih bulan dan terdapat juga kuih bulan yang halal yang sesuai untuk orang Islam menikmatinya. Manakala dalam kalangan etnik India, makanan tradisional yang kering dan berbentuk gelung dipanggil wadai menjadi makanan kegemaran kebanyakan etnik lain di Malaysia. Dapat lihat di pasar-pasar tani di Malaysia, wadai turut dijual oleh para peniaga Melayu di sekitar bandar atau kampung. Makanan daripada pelbagai jenis mi sup atau kuih pau misalnya antara makanan yang menjadi kegemaran etnik Cina, tetapi makanan tersebut juga digemari oleh etnik Melayu. Begitu juga dalam hal makanan seperti roti canai, thosai yang popular dalam kalangan etnik India, ambuyat yang popular dalam kalangan masyarakat di Sabah dan Sarawak menjadi kegemaran masyarakat di Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik dan agama. Hal ini secara tidak langsung telah menjalinkan kesepaduan sosial. Kesimpulannya, kita dapat melihat bagaimana makanan merupakan aspek penting dalam mengeratkan
hubungan sosial antara etnik di Malaysia. Kesepaduan sosial yang terbina dari aspek ini dapat membuktikan kepada dunia bahawa Malaysia boleh dijadikan sebagai negara contoh, iaitu walaupun masyarakatnya terdiri daripada pelbagai etnik, kaum dan agama, tetapi masih boleh bersatu dan saling menghormati antara satu sama lain. Terima kasih kepada panel pertama, Hegadarshan, atas penjelasan yang amat bernas sebentar tadi. Sebagaimana kita sedia maklum bahawa antara perayaan yang disambut meriah di negara kita ialah Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Hari Natal. Perayaan-perayaan ini bukan sahaja disambut oleh kaum-kaum tertentu sahaja, malah turut diraihkan oleh seluruh rakyat Malaysia. Secara tidak langsung terbentuklah penyatuan bangsa Malaysia yang kukuh daripada silang budaya yang unik ini. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua kita, Saudari Darshani, mengenai kepentingan nilai-nilai murni dalam silang budaya pada masyarakat Malaysia. Silakan, Darshani. Selamat sejahtera dan terima kasih pengurus majlis untuk memberikan peluang kepada saya untuk memberi pandangan saya tentang isu ini. Masyarakat Malaysia yang kaya dengan budaya dan agama akan mempunyai golongan masyarakat yang tinggi dengan nilai-nilai murni. Hal ini dikatakan demikian kerana majoriti rakyat Malaysia mempunyai agama dan kepercayaan tertentu sebagai pedoman kehidupan. Kesemua agama memberi pelbagai pengajaran terhadap soal moral, akhlak mulia dan nilai kemanusiaan serta pemeliharaan alam. Sekiranya nilai-nilai murni dalam masyarakat dihayati satu persatu, maka masyarakat Malaysia mampu hidup aman dan damai. Tambahan pula, masyarakat perlu menunjukkan sifat budi bahasa dalam masyarakat yang silang budaya apabila berkomunikasi, kerana budi bahasa merupakan asas kepada pembentukan masyarakat penyayang dan harmoni. Nilai murni ini dapat membantu setiap kaum menyingkirkan perasaan etnosentrism dan mengelakkan isu-isu sensitif kaum seperti isu keagamaan dan perkauman daripada mengungkit. Dengan mengamalkan sifat berbudi bahasa dalam kehidupan seharian, rakyat Malaysia dapat melahirkan persefahaman terhadap budaya lain yang menjadikan kita lebih peka untuk mencipta lingkungan komunikasi yang efektif dan membina tanpa prejudis dan diskriminasi. Anggapkan jika berlakunya perbalahan antara kaum di Malaysia, siapakah yang berugi? Adakah kaum Melayu, Cina atau India? Oleh itu, kita harus sentiasa menjaga tutur kata kita apabila bergaul dengan kaum lain supaya mengelakkan salah faham dan konflik etnik, kerana terlajar perahu boleh diundurkan, terlanjar kata buruk padanya. Ahli falsafah Pascal pernah mengungkapkan bahawa kalau kita ingin hidup dalam suasana yang harmoni, kita mestilah mulakan bicara dengan kata-kata yang lembut, kerana kata-kata yang lembut seperti air yang menyirami tanah yang tandus. Setakat ini sahaja sidang hari ini. Saya serah kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih Saudari Darshani, ahli panel kita yang kedua. Saya memang tertarik dengan pendapat saudari tentang kepentingan nilai-nilai murni dalam silang budaya pada masyarakat Malaysia. Masyarakat yang kaya dengan nilai budi bahasa dan kuat beragama sudah tentu menjamin negara yang sentosa dan kehidupan yang aman. Ahli panel pertama, apakah persepsi anda mengenai isi yang dihuraikan oleh Darshani? Terima kasih kepada pengurusi atas soalan yang diajukan tadi. Saya memang setuju dengan pendapat yang diberi oleh ahli panel kedua.
Malaysia dikagumi dunia sehingga menjadi negara yang sangat unik disebabkan silang budaya yang berlaku dalam masyarakat kita. Silang budaya merujuk kepada kewujudan pelbagai suku kaum dan etnik di Malaysia menjadikan negara ini sebuah negara yang istimewa. Rakyat kita hidup aman, sejahtera dan bersatu walaupun kita memiliki asas kebudayaan yang tersendiri seperti agama, kepercayaan dan latar belakang yang amat berbeza. Silang budaya ini telah sebati dalam masyarakat kita. Nilai murni seperti nilai tolerasi, bertolak ansur patut disemai dalam jiwa rakyat Malaysia. Hal ini dikatakan demikian kerana sikap tolerasi merupakan kekuatan sebenar untuk kehidupan yang harmoni, terutama ketika negara sedang menghadapi pelbagai isu dan cabaran yang melibatkan agama dan kaum. Mengukuhkan lagi pernyataan ini, mantan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Wira Dr. Farid MD Rafiq berkata bahawa generasi Musa perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang baik kerana toleransi bukan sahaja akan membawa kepada kekuatan dalam hubungan antara kaum, agama dan latar belakang sosial, tetapi juga dapat mempromosikan kehidupan yang harmoni di Malaysia. Dengan adanya nilai toleransi yang kukuh, keamanan negara akan dicapai serta kestabilan politik dapat dikekalkan. Lebih banyak pelabur-pelabur asing akan tertarik untuk membuat pelaburan di negara kita. Hal ini menyebabkan ekonomi negara dapat dibangunkan lalu meningkatkan kualiti kehidupan rakyat. Melebarkan lagi lensa perbincangan kita, nilai hormat menghormati dan sikap keterbukaan juga memainkan peranan yang amat signifikan dalam silang budaya. Hal ini kerana nilai-nilai murni tersebut dapat membentuk ukhuwah yang ampuh dan kukuh serta melahirkan masyarakat yang progresif dan bersatu padu. Kita sebagai warga negara Malaysia perlu peka terhadap setiap budaya dan kepercayaan kaum lain di negara kita. Sikap saling menghormati boleh dilihat dalam pelbagai aktiviti harian seperti bekerja sama tanpa mengira kaum dan agama. Masyarakat Malaysia menghormati kepercayaan dan adat rasam pelbagai kaum. Dengan ini akan terjalin hubungan silaturahim dan semangat ukhuwah yang konkret sehingga wujudnya masyarakat yang saling memahami. Pengamalan nilai ini sangat vital untuk memastikan masyarakat hidup dalam keadaan aman dan damai. Hal ini kerana individu yang mempunyai sikap hormat menghormati tidak akan memperkecilkan dan merendah-rendahkan kaum lain. Jika setiap bangsa saling menghormati dan merestui budaya, bahasa, agama dan cara hidup sesuatu bangsa, sudah pasti keharmonian negara dapat diperkekalkan. Terima kasih ahli panel pertama, Saudara Hegadarshan, yang telah mengupas tentang kepentingan nilai-nilai murni dalam silang budaya pada masyarakat Malaysia. Sudah terang lagi bersuluh bahawa masyarakat Malaysia sememangnya mempunyai pelbagai nilai-nilai murni sejak kecil lagi. Hal ini kerana mereka hidup dalam negara berbilang kaum dan telah mempraktikkan nilai-nilai murni seperti toleransi dan hormat menghormati supaya hidup bersama secara aman di negara ini. Penghayatan nilai murni seperti ini akan membangunkan kehidupan yang bertamadun secara tidak langsung. Bersuluh pada perspektif yang lain, saya ingin meninjau pendapat ahli panel kedua, Darshaini, terhadap akibat nilai-nilai murni dalam silang budaya diabaikan. Silakan, saudari. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Nilai murni seperti toleransi, hemat tinggi, hormat dan menghormati patut disemai dalam silang budaya. Tetapi, apakah akan berlaku sekiranya masyarakat mengabaikan nilai-nilai murni dalam silang budaya?
Akibat pertama adalah keharmonian negara terjejas, bermaksud tidak ada kesepaduan di kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan keamanan negara, integrasi di peringkat wilayah dan kaum, hidup dalam harmoni, keadilan, kerjasama sesama masyarakat dan dedikasi masyarakat kepada negara tidak dipupuk serta disempurnakan dengan jaya. Semasa dewasa tidak tahu kepentingan nilai-nilai murni dalam silang budaya, anak mereka, iaitu pemuda negara yang akan mentadbir negara pada masa hadapan, juga tidak akan tahu kepentingan tersebut. Hal ini demikian membawa kemerosotan kepada negara pada masa hadapan juga. Selain itu, pengabaian nilai-nilai murni silang budaya membawa kemerosotan dari segi politik. Di negara Malaysia, pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India terlibat dalam politik. Jika mereka tidak menghormati satu sama lain, ia menjadikan politik negara tidak stabil. Politik yang tidak stabil juga membawa kemelesetan kepada pembangunan negara kerana kebanyakan keputusan tentang negara diambil oleh ahli politik yang berlainan kaum. Kesefahaman antara ahli politik amat penting dalam politik. Masyarakat perlu bersikap lebih terbuka dan juga menerima pandangan tanpa kira kaum. Maka kesepakatan sangat penting di kalangan masyarakat Malaysia akan mempercepatkan pembangunan negara. Seterusnya, keselamatan negara akan terancam apabila nilai-nilai murni silang budaya diabaikan oleh masyarakat. Kadar jenayah makin meningkat apabila terdapat pergaduhan antara kaum. Masyarakat akan tiada rasa kasih sayang, tanggungjawab dan kerjasama dalam satu komuniti. Tunjuk perasaan perhimpunan dan aktiviti yang tidak sihat akan berterusan dan berleluasa. Berikutan itu, nyawa setiap rakyat dalam keadaan tidak selamat dan terancam. Masalah mencuri, menculik dan lain-lain akan meningkat kerana tiada sikap yang saling bekerjasama. Semangat kesatuan amat penting dalam negara yang mempunyai pelbagai kaum. Bukan itu sahaja, apabila masyarakat mengabaikan nilai-nilai murni dalam silang budaya, sikap mementingkan diri dalam masyarakat akan diwujud. Seringkali kita didapati ada segolongan dalam rakyat sanggup mengadai prinsip politik, ekonomi, keadilan dan pro-kemanusiaan kerana mencari kepentingan diri. Rakyat seharusnya ingat bahawa kebanyakan masalah peribadi adalah berpunca daripada pengabaian nilai-nilai murni seperti toleransi, hormat menghormati dan hidup bersama secara aman. Namun begitu, sekiranya tidak wujud kesatuan antara masyarakat, masing-masing mahu mencari kepentingan sendiri sehingga melupa hal kemasyarakatan yang sepatutnya didahulukan. Sikap ini perlu dikikis sekiranya masyarakat tidak akan menjadi suatu masyarakat yang berjiwa kosong. Sebagai rumusan, nilai-nilai murni patutlah diamalkan oleh rakyat Malaysia supaya semua orang dapat hidup dengan aman dan damai. Itulah pendapat saya tentang impak pengabaian nilai-nilai murni dalam silang budaya. Saya serahkan majlis kepada saudari pengerusi majlis. Terima kasih Saudari Darshaini atas penerangan yang sangat terperinci tentang kesan jika nilai-nilai murni dalam silang budaya diabaikan. Jelaslah bahawa nilai-nilai murni sangat penting diamalkan dalam silang budaya untuk mengelakkan berlakunya sebarang pertelingkahan dan perselisihan faham yang mampu memecah belahkan rakyat berbilang kaum. Terima kasih kedua-dua ahli panel kita
kerana sudi hadir pada hari yang mulia ini untuk membicarakan pendapat masing-masing serta membantu kita dalam memahami silang budaya secara mendalam. Semoga forum ini menjadi wadah yang membentuk masyarakat yang peka terhadap konsep silang budaya dan tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Konklusinya, terdapat lumayan manfaat dan kepentingan kepada masyarakat dan juga negara dalam silang budaya. Kerjasama semua pihak diperlukan dalam meneruskan budaya yang istimewa ini kerana tepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Silang budaya tidak harus dipandang remeh dan perlu dikekalkan agar impian untuk mempunyai masa depan yang gemilang dan terbilang dapat dibina. Petang hari pergi ke pekan, pulang membawa sebungkus laksa. Hidup muhibah perlu diamalkan di negara Malaysia berbilang bangsa. Sekian, terima kasih. Wahidah binti Selamat serta kepada kumpulan ini. Saya nak tanya soalan. Apakah masyarakat perlu buat untuk memupuk nilai murni silang budaya? Soalan pertama daripada saudara Go Yuhan ialah apakah masyarakat perlu buat untuk memupuk nilai murni silang budaya? Soalan ini akan dijawab oleh panel pertama kita iaitu saudara Hegadarshan.
Terima Terima kasih Saudara Hegadarshan kerana memberi jawapan yang sangat baik. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kita hendaklah membudayakan amalan kunjung mengunjung ke rumah rakan-rakan yang berlainan kaum di Malaysia. Silang budaya antara kaum dapat difahami dengan lebih mendalam sekaligus dapat menjana tahap kefahaman dan membina masyarakat yang saling menghormati. Amalan ini amat digalakan pada musim-musim perayaan kerana rakyat negara ini gemar mengadakan majlis rumah terbuka. Amalan rumah terbuka ini membuka ruang kepada rakyat berbilang kaum saling berkenalan dan beramah mesra di samping menikmati makanan tradisional kaum masing-masing. Oleh itu, sikap buang yang keruh, ambil yang jernih ternyata mampu menjalin hubungkan semangat silang budaya yang tersedia utuh. Ada lagi persoalan tak? Silakan. Okey, saya nak tanya soalan. Pada masa kini, mengapakah masyarakat mempunyai kurang pengetahuan tentang silang budaya? Baik. Soalan kedua ialah daripada Saudara Lamai Anthony. Saudari Lamai Anthony. Ialah masyarakat perlu pada masa kini mengapakah masyarakat mempunyai kurang pengetahuan tentang silang budaya? Saya mengajukan soalan kedua ini kepada panel kedua kita iaitu Saudari Darshaini. Terima kasih Saudari Lamai Anthony untuk persoalan tersebut. Masyarakat masa kini sangat sibuk dengan kerja dan tidak ada masa untuk bergaul dengan kawan-kawan dan jiran yang berlainan kaum. Mereka juga sangat peka terhadap teknologi dan tidak mahu menyambut hari kebangsaan bersama-sama. Cabaran dari segi ekonomi yang paling nyata ialah perbezaan dari segi pekerjaan di mana perbezaan ini diwujudkan oleh pihak British melalui pecah dan perintah seperti mana dinyatakan sebelum ini. Masalah ini telah mewujudkan perasaan curiga dan telah mewujudkan jurang ekonomi antara kaum-kaum terbabit. Akibat daripada dasar yang dicipta oleh British itu, kesannya masih lagi dapat dilihat sampailah sekarang di mana sektor perniagaan masih lagi didominasi oleh orang Cina dan kebanyakan orang India masih lagi tinggal di ladang-ladang. Perbezaan pekerjaan ini telah membataskan interaksi sosial antara mereka kerana masa banyak diluangkan di tempat kerja dan sekiranya rakan sekerja terdiri daripada kaum atau etnik yang sama, maka interaksi dan komunikasi hanya berlaku dan berada dalam lingkungan kaum yang sama sahaja. Kesannya adalah di mana perasaan prasangka dan perkauman akan menjadi semakin kuat dan menebal sehingga melunturkan nilai silang budaya antara sesama
kaum terbabit. Seterusnya, pada pendapat saya, walaupun Malaysia sudah bebas merdeka selama 60 tahun dan ke atas, tidak lagi dijajah oleh kuasa barat dan tanpa kesedaran sebenarnya mereka sudah mula menguasai kita. Mereka tidak lagi menjajah dengan kuasa mahupun peperangan yang melibatkan pertumpahan darah. Sebaliknya dengan pengaruh budaya yang dibawa ke negara kita. Budaya barat banyak mempengaruhi golongan remaja dan pemikiran mereka yang menjadikan mereka memfikirkan semangat silang budaya. Mereka terpengaruh dengan gaya berpakaian, cara pemakan dan bermacam aktiviti daripada barat yang mendorong mereka mempunyai kurang pengetahuan tentang konsep silang budaya. Mereka lebih gemar makan makanan orang barat seperti burger dan pizza daripada makanan orang Malaysia seperti nasi lemak, roti canai dan pau. Budaya dan semangat silang budaya terhadap negara tidak lagi diberi perhatian kerana semakin lama dibiarkan semakin melarat. Semangat silang budaya kian pudar dan lebih memburukkan keadaan. Mereka lebih menggaungkan budaya luar daripada cinta akan budaya negara sendiri. Terima kasih. Terima kasih Saudari Darshani atas penjelasan tadi. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah meluangkan masa dan tidak asyik mementingkan keperluan diri sendiri sahaja dalam mengekalkan keistimewaan silang budaya di negara kita. Ibu bapa haruslah menjadi contoh kepada anak-anak mereka dengan membuat aktiviti-aktiviti yang berkaitan silang budaya seperti mengunjungi rumah terbuka perayaan kaum lain supaya generasi akan datang tidak mempinggirkan keunikan silang budaya di negara kita. Oleh itu, masyarakat perlulah memastikan kita sentiasa memberi kepentingan kepada silang budaya agar kesejahteraan negara terjamin. Ada lagi persoalan tak? Silakan. Saya nak tanya, bagaimanakah pendidikan dapat memainkan peranan penting dalam mempraktikkan silang budaya dalam kalangan masyarakat Malaysia? Soalan ketiga daripada Saudari Chi Ying Yin ialah bagaimanakah pendidikan dapat memainkan peranan penting dalam mempraktikkan silang budaya dalam kalangan masyarakat Malaysia. Apakah pandangan panel 1 terhadap soalan ini?
Terima kasih Saudara Hegadarshan atas penjelasan tadi. Seterusnya, apakah pandangan panel kedua Saudari Darshani terhadap soalan ini? Terima kasih saudari moderator atas soalan yang ajukan. Pada pandangan saya, selaras dengan pepatah meluntur bula biarlah dari rebungnya. Usaha-usaha memupuk semangat silang budaya dapat dipraktikkan di dalam sekolah dengan dijadikan keutamaan dalam setiap aktiviti yang dilaksanakan di peringkat sekolah supaya murid-murid dapat dipupuk dan disemai dengan nilai-nilai silang budaya antara kaum sejak di peringkat awal lagi. Sebenarnya, aktiviti di dalam kelas seperti perbincangan dalam kumpulan turut memainkan peranan dalam menyemai nilai-nilai perpaduan dan silang budaya dalam sanuburi murid-murid yang masih mentak. Guru-guru mesti memastikan setiap kumpulan dianggotai oleh murid-murid berbilang kaum. Melalui aktiviti kumpulan seperti ini, para pelajar akan belajar nilai bekerjasama, tolong-menolong, bertolak ansur dan hormat menghormati dalam usaha menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Contohnya, dalam menyiapkan tugasan bahasa Melayu, mereka akan bekerjasama mengumpul isi, saling bertukar idea dan pendapat, bersatu hati, memastikan tugasan dapat disiapkan sebaik mungkin mengikut tarikh yang ditetapkan dan seterusnya dapat pujian dan penghargaan daripada guru. Selain itu, kem muhibah yang melibatkan aktiviti perkongsian budaya dan interaksi antara pelajar-pelajar di sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil boleh dilaksanakan di peringkat daerah ataupun negeri boleh berperanan memupuk semangat silang budaya melalui interaksi dan aktiviti antara komuniti, pertandingan, sukan berbilang kaum dan sebagainya. Jelaslah bahawa melalui aktiviti berkumpulan ini, murid-murid dapat mengenali dan bergaul dengan kaum lain yang membolehkan mereka meneliti konsep yang nilai-nilai murni silang budaya. Aktiviti seumpama ini mesti terus dipraktikkan dalam pendidikan sebagai usaha untuk mencapai aspirasi silang budaya. Bah kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang hebat yang diberikan oleh kedua-dua ahli panel kita. Pendidikan sememangnya menjadi wadah yang vital dalam mengekalkan keistimewaan silang budaya. Hal ini kerana, seperti yang dikatakan oleh panel pertama, mata pelajaran memainkan peranan penting dalam menyemai semangat silang budaya sejak peringkat pelajar lagi. Selain itu, di sekolah lah, pelajar dapat berkomunikasi dan bekerjasama dengan pelajar kaum lain. Pendidikan menekankan lebih penghayatan terhadap silang budaya dan kaum di peringkat sekolah dan universiti agar semangat perpaduan antara pelbagai bangsa dapat terus dipupuk. Program seperti pertukaran murid dan guru, bermain sukan dan persembahan budaya secara bersama mungkin boleh menjadi penawar kepada masalah hubungan antara kelompok masyarakat yang berbeza. Terima kasih. Ada lagi persoalan tak? Jadi sekarang saya akan mengakhiri forum kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang sudi menyertai forum kita pada hari ini. Dan jumpa lagi pada sesi forum yang akan datang. Sekian, terima kasih.